maka selamatlah dia daripada mereka, daripada kejahatan dan musibah mereka. Wa man qalla kalamuhu kamula aqlu. Siapa yang sedikit cakapnya, maka sempurnalah akal. Wa man radiya bil qalil wa thiqa billahi ta'ala. Siapa yang redha dengan yang sedikit memberi Allah, maka nescaya dia percaya dengan ketentuan, dengan takdir, dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, nampak mudah hadis ini biasa kita dengar, tetapi bila kita hayati maksudnya, sebenarnya kita banyak terlepas anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagi manusia, anugerah itu adalah bila Allah bagikan kepadanya kewangan yang baik. Bagi kebanyakan manusia, bila Allah bagi dia kaya, baru dia rasa itulah anugerah. Tapi kalau Allah menjadikan dia hidup miskin, bagi banyak manusia, dia merasakan kemiskinan bukan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tuan-tuan perhatikan elok-elok daripada apa disebut oleh Nabi dalam hadis kursi ini, Allah Subhanahu wa taala menawarkan sesuatu yang sangat istimewa kepada manusia. Apa dia tawar Allah? Iqna tasdalni. Lahirkan perasaan cukup dalam jiwamu, nescaya kamu akan kaya. Islam tidak pernah kata orang yang banyak harta itu kaya, dan Islam tidak pernah kata orang yang kurang harta itu miskin. Tapi Islam berkata orang yang tidak pernah qanaah itulah miskin, orang yang qanaah itu kaya. Apa maksud qanaah? Cukup dengan apa yang Allah jadikan untuknya, itulah qanaah. Sebab itulah miskin dan kaya ini perkara yang sukar untuk dihitung. Kerana ada masa orang itu kaya tetapi dia masih miskin, miskin hatinya, tak cukup dengan apa yang Allah jadikan. Ada orang dia miskin tetapi dia tetap tenang hidup di atas muka bumi. Bila ditanya kepadanya, macam mana pakcik, okey ke hidup? Cukup ke? Buat sawah macam mana? Alhamdulillah, syukur anak-anak semua mengaji lepas. Makcik hang pun tak larang nak makan dah. Pakcik pun okey, ada botol boleh pergi masjid. Alhamdulillah. Itu dipanggil orang kaya. Tapi bila ditanya kepada orang yang memiliki harta yang banyak tetapi masih miskin, bila? Tuan tak dengar ke? Janganlah dia minta dengar ke aku. Nak cari duit bukan senang, untuk minta-minta pula dah. Nampak? Itu. Sebab tu setengah orang bila dia dengar ucapan ni, dia rasa sakit hati. Ada seorang kawan saya di Terengganu dulu. Tak dululah, kawan-kawan dulu. Dia mengajar di satu masjid di Kuala Terengganu. Ngajar-ngajar tu, bulan depan dia diminta resign. Tak boleh mengajar dah. Pasal apa? Dia cerita pasal ni orang kaya yang miskin dan orang miskin yang kaya. Adalah 2-3 orang yang duduk di situ, kebetulan mungkin mereka ingat mereka kaya kot. Bila disentuh tentang janganlah jadi orang kaya yang bongkak dan sombong, tidak mengeluarkan sumbangan, rasa diri lebih pada orang lain, kena macam tu tuan-tuan. Lalu dia report dan dia minta supaya ustaz ni direhatkan. Rehat tu maksudnya pecah lah tuan-tuan. Bahasa lembutnya rehat. Kita pun rasa pelik, kenapa manusia takut sangat bila mendengar ucapan ini? Mudah ya tuan-tuan, datang dengan tazkirah. Kalau dengar ada perasaan something sakit dalam hati bila yang ustaz tu sebut, dan ustaz tu pun tak kenal kita, tiba-tiba yang disebut tu kita sakit hati. Sakit hati. Macam kita pergi urut refleksi kaki, kita tu ingat kita tak nak sakit apa. Bila orang picit-picit dia kaki tu, kena satu tempat, orang yang urut tu pun kata, ni pakcik ni ada kecil mana ni, betul-betul nak tahu mana. Tahu orang ni orang kecil mana. Bila orang picit tahu ibu kaki tak sakit, tanda sihat elok. Pegang jari kelingking kaki, ada. Hati lemah syahwat ni. Nampak? Jadi orang tu boleh tahu penyakit kita dengan urut kaki. Nak tahu penyakit rohani, datang dengan tazkirah. Tang mana bila orang sebut dia sakit hati? Kalau disebut tu dia rasa, ustaz ni kata kat aku. Padahal ustaz tu tak pernah sebut nama dia pun, tak pernah sentuh diri dia pun. Cuma dia berasa demikian. Sebab apa? Memang dalam jiwanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun.
Sebab itulah dengarlah tazkirah dengan dada yang terbuka. Kadang-kadang kalau kena kat kita saja sakit hati, syukur pada Allah kerana hari ini aku dengar Allah berbicara dengan aku melalui lidah para ustaz. Tentang bukan senang Allah nak bercakap dengan kita. Sebab tu bila Allah bercakap dengan kita, Allah bercakap dengan hal, dengan lisanul insan. Manusia yang bercakap dengan kita, tiba-tiba kita terasa, ya Allah sedang berbicara dengan kita. Bila orang kata, tuan kita ni patutnya syukur banyaklah hidup di atas muka bumi ni, tiba-tiba kita tersentak dengan ayat yang biasa pada orang yang mengucapkan, tapi kita terasa syukur banyak. Sebab kata-kata itu merasa pada hati kita. Patut syukur. Yang kita duduk bimbang, orang bagi tazkirah pun dia lena, orang bagi khutbah Jumaat pun dia lena. Itu yang paling kita bimbang. Ni mati sungguh hati dia, sampai tak ada apa dah. Sebab hari-hari di titik hitam dalam hatinya, nukitat fi qalbihi naktatun sauda. Mula-mula titik hitam satu ya, tapi dah lama berbelah tahun tidak pernah dirawat. Makin dengar tazkirah, makin rasa mengantuk. Makin dengar agama, makin rasa sayu nak balik pada agama. Tetapi jadilah manusia, bila disentak hatinya terasa nak kembali pada Allah, patut dia ucapkan syukur kepada-Mu ya Allah. Melalui lidah ustaz aku dapat teguran, terima kasih ya Allah, Kau masih sayang pada aku. Ini di antara benda yang tak ada pada manusia. Sebab tu bila Allah rakam ke hadis kursi, kenapa Imam Ghazali ambil juga hadis ini? Sedangkan kita lihat Imam Ghazali bukan ulama hadis. Imam Ghazali ulama tasawuf, Imam Ghazali ulama fiqh. Sebelum tu dia ulama usul fiqh. Ulama usul fiqh, ulama fiqh, ulama tasawuf. Di hujung-hujung hayatnya barulah dia sibuk dengan hadis. Kenapa Imam Ghazali sibuk dengan hadis? Dia menyatakan kalau seandainya tak sibuk dengan hadis, maknanya tak sempurnalah aku mengetahui tentang selok-belok agama. Lepas tu disusun pula hadis-hadis yang sangat cantik. Semuanya ucapan Allah yang Allah fokus kepada manusia. Ya bani Adam, wahai anak Adam, iqna tastaghni, hendaklah kamu dalam keadaan perasaan qanaah. Qanaah ni apa? Cukup. Nescaya kamu akan kaya walaupun kamu miskin. Sebab itulah kita lebih nak jadi orang kaya yang kaya daripada jadi orang kaya yang miskin. Apa tanda orang kaya tu kaya? Dia rasa hartanya banyak sangat dah, perlu dikeluarkan wang itu diberikan pada sebahagian orang. Kalau boleh dia ada impak bulanan yang dipotong untuk diberikan pada tempat-tempat tertentu. Dan isteri-isterinya, kalau ada isteri-isterinya lah, rasa cukup dengan apa yang diberikan. Cukup, Alhamdulillah, syukur abang bagi pekan bulanan ni. Jangan pula isteri-isteri tidak qanaah, dah dibagi 5,000 sebulan. Isteri pertama 5,000, isteri kedua 5,000, isteri ketiga 5,000. Kan orang bila dia dah kaya, dia fikir apa tuan? Saya tanyalah, kalau tuan-tuan mula-mula Allah Ta'ala bagi jadi kaya, tuan-tuan nak fikir apa mula-mula? Menderma pada orang? Macam tak betul ya.